Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian, bertemu lagi dalam program Hijab Tamadun Islam dalam segmen soal jawab bersama pakar dengan topik kita pada hari ini iaitu sumbangan tamadun Islam dalam bidang astronomi dan matematik. Bersama kita pada hari ini, dua orang ahli pengkaji ilmu astronomi iaitu Nur Syafiqah binti Muhammad Azman dan Fatin Nabila binti Mahan, dan dua orang ahli pengkaji ilmu matematik iaitu Farah Nu'aim binti Abdul Rahim dan Nur Syairah binti Zaibidi. Jadi, tanpa buang masa, kita ke soalan yang pertama iaitu soalan daripada saudara Najmi dari Johor. Soalannya berbunyi, apakah yang dimaksudkan dengan ilmu astronomi dan apakah sumbangan terbesar tamadun Islam terhadap ilmu astronomi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih kepada hadirin yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Jadi astronomi, apabila kita menyebut mengenai ilmu astronomi ini, apa yang perlu kita tahu adalah astronomi merupakan suatu ilmu yang membicarakan tentang objek-objek yang berada di langit. Contohnya bulan, bintang, matahari dan juga planet-planet yang ada. Jadi astronomi ini merupakan satu daripada cabang ilmu yang tertua dalam disiplin ilmu sains, di mana terjemahan ilmu astronomi India oleh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Fazari dan Yaqub Ibnu At-Tariq membolehkan orang Islam mengenali ilmu ini sejak kurun kedua lagi. Satu daripada hasil terjemahan tentang astronomi peringkat awal ialah daripada Sinhin dari India, yang mana ia menjelaskan tentang parameter dan cara untuk menghitung. Sumbangan tamadun Islam dalam bidang ini bermula apabila Ibrahim Al-Fazari menterjemahkan sebuah buku astronomi dari India yang bertajuk Siddhartha ke dalam bahasa Arab pada tahun 771 Masihi. Seterusnya beliau menterjemahkan pula jadual Pahlavi yang diberi nama Zij, diikuti penterjemahan karya-karya astronomi berbahasa Yunani. Seterusnya, ahli astronomi Islam telah menyempurnakan astrolab, iaitu suatu alat yang digunakan oleh Ptolemy untuk memaklumkan masa pada waktu malam dengan mengukur kedudukan bintang-bintang di langit. Seterusnya, pembinaan balai cerap yang dilengkapi dengan pelbagai peralatan astronomi seperti astrolab untuk mengukur jarak antara suatu bintang, paksi bumi dan luas bumi, selain mengira latitude matahari dan bintang-bintang di galaksi adalah antara sumbangan sarjana Muslim yang paling penting dalam perkembangan ilmu astronomi. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian, betapa besarnya sumbangan tamadun Islam dalam bidang ini. Namun, tak semua orang mengetahui dan menghayati akan kegemilangan ini. Soalan kedua ini pula dari penonton kita iaitu saudara Tariq dari Pahang. Soalannya adalah berkenaan siapakah tokoh-tokoh Islam yang masyhur di dalam bidang astronomi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di atas persoalan sebentar tadi. Baiklah. Mengenai persoalan sebentar tadi, dalam sejarah tamadun Islam, sarjana Muslim yang bernama Nasiruddin Al-Tusi telah menyusun jadual astronomi yang dikenali sebagai Al-Zij Al-Ihani, yang dikatakan sebagai satu penghormatan beliau kepada hulaguhan. Karya beliau juga terkenal di seluruh Asia dan China. Sarjana Muslim yang bernama Abu Ishaq Ibrahim Ibni Yahya Az-Zakali telah menyusun jadual Toledo, yakni Table of Toledo, yang memuatkan sikatan-sikatan maklumat geografi yang berasal daripada Ptolemy dan juga Al-Khawarizmi. Manakala Umar Al-Hayyam telah menghasilkan takwim Al-Tarikh Al-Jalili yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-7. Di samping itu juga, Abu Ja'far Al-Hasizin dari Khurasan telah berjaya menjelaskan mengenai ketidaksejajaran garisan edar matahari di bumi ini. Masya Allah, betapa hebatnya sarjana-sarjana Islam suatu ketika dahulu. Masyarakat hari ini tidak sedar bahawa penguasaan orang Islam terhadap bidang ilmu astronomi tidak kurang juga hebatnya. Jadi, kita berehat sebentar dan akan bersambung lagi selepas ini dengan dua lagi soalan dari penonton. Okay, so we need to look at the cards, not as cards, but as numbers.
we can call face down cards 1, face up cards 0. And initially it would be a sequence of ones, as the cards are all face down, but after a while it would look something like that. As we can see, that is a binary number. And a move that consists of turning a face down card face up and the card immediately to the right of it could be that a 1 followed by a 1 will turn into a 0 followed by a 0. Which means that the sequence must terminate. Because? Because you can't keep taking away from a positive integer without it turning negative. No, you can't. You definitely can't. Good work. Everyone, good work. Kembali semula kita dalam segmen soal jawab bersama pakar. Sebentar tadi kita telah melihat sedikit video berkaitan ilmu matematik. Sesuai dengan soalan ketiga yang diajukan oleh saudari Mardia dari negeri Kedah, yang mana soalannya adalah, selain bidang astronomi, tamadun Islam dikatakan memberi sumbangan yang besar dalam bidang matematik. Apakah sumbangan yang telah dihasilkan dalam ilmu matematik ini? Ya, sangat tepat sekali apa yang dikatakan. Selain bidang astronomi, tamadun Islam juga telah memberikan sumbangan yang amat besar dalam bidang matematik juga. Baiklah, sebelum saya memulakan perbincangan ini, terutama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas soalan yang dikemukakan. Baiklah, dalam perkembangan ilmu matematik, sarjana Islam telah memberikan sumbangan yang amat bermakna. Jadi apakah sumbangan mereka? Mereka ni telah memberikan sumbangan dari segi ilmu, contohnya macam ilmu aritmetik, geometri, trigonometri, algebra dan sistem angka. Jadi semua ilmu yang mereka perkenalkan itu, mereka menjadikan semua ilmu itu mudah dipelajari. Baiklah, antara sumbangan terbesar sarjana Islam dalam bidang ini, mereka telah memperkenalkan sistem angka baru, khususnya sistem angka sifar. Okey, ahli-ahli sarjana sains dan matematik, mereka ni sangat mengakui kepentingan sistem angka tersebut. Kata mereka, sistem angka berperanan sebagai pemakin kemajuan sains dan matematik barat dan diguna pakai sehingga kini dalam tamadun manusia. Jadi, sistem angka yang digunakan hampir seluruh dunia, dari dulu sampailah sekarang, seharusnya wajar digelar sebagai sistem angka Muslim. Sangat baik penjelasan yang diberikan berkaitan sumbangan tamadun Islam dalam ilmu matematik. Kita pergi pula kepada soalan yang terakhir, iaitu soalan daripada saudari Munawarah dari negeri Terengganu. Soalannya berbunyi, salah seorang sarjana Muslim yang cukup dikenali dunia, iaitu Al-Khawarizmi, sejak berabad lamanya telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam ilmu matematik. Apakah antara sumbangan-sumbangan yang telah beliau berikan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, berkaitan dengan sumbangan Al-Khawarizmi, nama beliau tidak asing lagi dalam perkembangan ilmu matematik seperti algebra. Beliau ni bertanggungjawab dalam pembinaan sistem angka Muslim di Barat. Beliau ni dikenali sebagai Al-Khawarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Khwarizmi, Al-Kharizmi dan sebagainya. Dengan gelaran bapa algebra, beliau telah menulis tentang algebra dengan contoh-contohnya sekali dan bukti-bukti. Lalu beliau terbitkan karyanya yang berjudul Al-Kitab Al-Mukhtasar Fil Hisab Al-Jabar Wal Muqabalah. Karya Al-Khawarizmi ini, bila diterjemahkan kepada bahasa Latin, dia bertajuk The Numero Indorum. Okey, karya ni telah dijadikan teks asas yang digunakan di Universiti Barat sehingga abad ke-16. Baiklah, beliau juga telah menukar angka-angka Babylon dan Hindu menjadi satu sistem angka yang mudah digunakan. Okay.
Beliau menamakan sistem ini sebagai aljabar, yang kini dikenali sebagai algebra. Selain algebra, terdapat beberapa istilah matematik yang diambil daripada tulisan Al-Khwarizmi, contohnya logaritma dan sebagainya. Sudah sesi soal jawab bersama pakar. Kepada para hadirin sekalian, semoga dapat mengambil iktibar dari apa yang telah dibincangkan pada hari ini, dan kita berjumpa lagi di episod akan datang dalam program Jejak Tamadun Islam. مذكرات في الحياة منها ارتوى جيل فجيل بالعزم هيا نمضي سويا نسمو ونرقى فوق الثريا لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل